KPM. Didik TV KPM. Wow, cantiknya Cikgu Siti lukis. Kawan-kawan, kan hebat kalau kita ada bakat seperti Cikgu Siti, kita boleh lukis gambar yang cantik sebegini. Hai Chris. Cikgu cakap dengan saya ke? Mestilah cakap dengan awak. Nak belajar PSB dengan cikgu? Macam mana ni? Boleh ke cikgu? Boleh? Mestilah boleh. Jom masuk kelas cikgu. Okey. Macam mana kawan-kawan? Jom kita ke kelas cikgu. Okey, sedia? 3, 2, 1. Dah sampai dah ke kelas bersama Cikgu Siti. Hai semua, anda sedang menonton slot tahap 2 bersama saya Chris MJ selaku host anda. Dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan seni visual, bidang menggambar dengan teknik lukisan dan capan. Apa khabar Cikgu Siti? Apa khabar? Baik, Chris. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada murid yang berada di rumah. Hai semua. Semua seronok tak? Dah semangat tak? Sedia tak? Nak Mestilah belajar seronok dengan Cikgu Siti? Abang Chris pun dah tak sabar. Cikgu, hari ni kita belajar apa Cikgu? Okey, untuk pengetahuan Abang Chris dan murid-murid yang berada di rumah, tajuk kita hari ini ialah bidang menggambar, teknik, capan dan lukisan. Okey. Dan Abang Chris, cikgu nak tanyalah kan. Okey, Abang Chris rasa teruja tak nak belajar hari ni? Sangat teruja Cikgu. Cikgu harap murid kat rumah pun teruja hari ini untuk belajar subjek pendidikan seni visual. Semua teruja tak? Kalau teruja boleh kasih double thumbs up sebegini. Nampak Cikgu? Ramai Cikgu. Ya, terima kasih. Cikgu, dalam segmen ini kita akan fokus apa Cikgu? Okey, hari ini kita akan mengaplikasikan bahasa seni visual untuk penghasilan karya menggambar, iaitu bidang menggambar, teknik lukisan dan capan. Okey, sebelum tu Chris, cikgu nak cerita maksud menggambar tu sendiri. Baik, maksudnya kita menghasilkan image. Kita hasilkan image. Kemudian cikgu nak terangkan maksud lukisan. Untuk pengetahuan Chris dan murid di rumah, lukisan bermaksud penghasilan karya yang menggunakan media kering. Bukan media basah tau. Media kering. Okey, maksud yang seterusnya ialah maksud capan. Capan. Okey, capan. Okey, kita sebut betul-betul capan. Okey, maksud capan ialah proses mengecap. Sesuatu mengecap. Nampak ni macam ngecap sesuatu yang mempunyai jalinan. Cuba Chris tengok tapak tangan ataupun ibu jari Chris. Okey, dekat sini ada jalinan. Dekat sini ada jalinan. Jadi kita akan guna jalinan yang ada pada tapak tangan, ibu jari ataupun alat-alat yang lain cikgu akan kenalkan nanti untuk menghasilkan capan. Tapi ingat, untuk PSV tahun 5 kita perlu menggabungkan dua teknik, iaitu hari ini teknik lukisan dan teknik capan. Jadi semua teruja tak? Mestilah teruja. Okey, cikgu, apakah unsur seni dan prinsip rekaan cikgu? Okey, ya bagus soalan Chris, sebab yang paling penting kat sini ialah kita nak belajar unsur seni dan prinsip rekaan. Kemudian dah belajar, kita nak aplikasikan untuk penghasilan karya. Okey, unsur seni dan prinsip rekaan yang kita nak belajar hari ini, Chris dan murid di rumah, unsur seni. Dua unsur seni yang kita nak belajar hari ini ialah garisan dan rupa. Garisan dan rupa. Manakala prinsip rekaan yang kita nak belajar hari ini ialah irama dan pergerakan serta
kesatuan. Okey, untuk pengetahuan murid-murid di rumah ya Chris, boleh scan QR code atau imbas QR code yang berada di skrin untuk dapatkan maklumat ataupun pergi ke laman sesawang tersebut untuk dapatkan maklumat berkaitan dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, baiklah semua boleh imbas kod QR di skrin sekarang. Abang Chris macam mana nak scan atau imbas? Boleh pakai telefon bimbit. Untuk imbas kat sini, lepas tu boleh dapatkan nota dan contoh-contoh karya yang telah cikgu hasilkan dalam laman sesawang tersebut. Baiklah, Abang Chris pun tak sabar, tapi sebelum itu apa kata kita rehat sekejap, boleh tak cikgu? Boleh. Okay. Sementara tu kita boleh siapkan peralatan yang kita perlukan. Betul cikgu. Dan kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ni hanya di slot tahap 2 Didik TV KPM. Jumpa nanti. Hai semua, hari ini kita akan belajar bahasa seni visual. Bahasa seni visual ni ada dua, iaitu unsur seni dan prinsip rekaan. Jom kita kenali unsur seni. Unsur seni ada 6, iaitu garisan, rupa, jalinan, warna, ruang dan bentuk. Manakala prinsip rekaan pula ada 7, iaitu imbangan, irama dan pergerakan, penegasan, kontra, kesatuan, harmoni dan kepelbagaian. Bagaimana untuk mengaplikasikan bahasa seni visual dalam penghasilan karya? Dalam bidang menggambar, lukisan dan capan, bahasa seni yang akan ditekankan ialah unsur seni, garisan dan rupa, manakala prinsip rekaan, irama dan pergerakan dan kesatuan. Terlihat bahasa seni yang telah diaplikasikan dalam karya ini. Bahasa seni yang pertama ialah unsur seni garisan. Garisan seperti garisan melengkung, garisan tebal, garisan berlingkar, garisan beralur, garisan halus telah digunakan pada badan si putih. Manakala garisan selari digunakan pada rumput di hadapan si putih. Unsur yang seterusnya ialah unsur seni rupa. Unsur rupa terdapat pada karya iaitu rupa si putih, iaitu rupa seekor angsa. Rupa lain yang terdapat juga dalam karya ini ialah rupa daun, rupa bukit dan kolam ataupun tasik. Bahasa seni visual yang seterusnya ialah prinsip rekaan. Prinsip rekaan yang pertama ialah irama dan pergerakan. Irama dan pergerakan juga terdapat dalam karya ini. Antaranya ialah irama dan pergerakan si putih yang sedang berenang di tasik. Selain itu, irama dan pergerakan rumput yang seolah-olah ditiup angin. Prinsip rekaan yang terakhir ialah kesatuan. Kesatuan rupa iaitu rupa si putih, rupa rumput, rupa tasik, rupa bukit, rupa awan melengkapi satu sama lain dan menghasilkan satu tema yang menarik. Itu sahaja untuk kali ini. Bye! Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot tahap 2 bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Siti untuk mata pelajaran pendidikan seni visual. Dan dalam segmen ni kita akan fokus kepada dalam bidang menggambar dan teknik lukisan dan capan. Kita akan fokus kepada penerokaan teknik lukisan dan capan. Betul tak cikgu? Ya, betul Chris. Kita akan hasilkan penerokaan teknik lukisan dan capan. Chris nampak tak dekat atas meja ni kita ada banyak alat dan bahan yang kita perlukan untuk menghasilkan karya kita pada hari ini. Tapi sebelum menghasilkan karya, kita perlulah lakukan penerokaan. Okey Chris. Cikgu, saya nak tanya, apakah
kepentingan kita meneroka, cikgu? Kepentingan meneroka. Tapi kita kena teroka dulu. Lepas tu baru cikgu terangkan kat Chris apa itu kepentingan penerokaan. Sebab lepas ni Chris akan tahu kenapa kita perlu teroka. Okey, Chris, nampak tak cikgu pegang apa ni? Itu daun pisang, cikgu. Pandainya. Okey, daun pisang. Dia ada kena-mengena dengan alat bahan yang kita perlukan pada hari ini. Kita perlukan pelepah daun pisang untuk menghasilkan capan. Kenapa kita perlukan alat-alat ni? Saya tahu, cikgu. Kenapa? Sebab ada jalinan. Aduh, pandailah pula. Macam mana ni? Murid-murid kat rumah nak jadi pandai macam Abang Chris tak? Cikgu harap semua dekat rumah pun nak belajar macam Abang Chris. Okey, pandai sebabnya batang pisang kita ada jalinan. Okey, kita tengok yang kedua. Apa ni Abang Chris dan murid kat rumah ni? Yang tu bawang, cikgu. Ya, betul. Kita bukan nak membawang, no. Kita nak menghasilkan capan. Okey, nampak tak ada jalinan dekat dalam ni kan? Sama macam batang pisang tadi ada jalinan, macam tu juga dengan bawang ada jalinan. Okey, seterusnya kita pergi kepada limau. Limau pun ada jalinan. Murid-murid kat sekolah, kat rumah boleh tengok jalinan yang ada pada limau kita. Okey? Cikgu nak tengok batang pisang tadi, cikgu? Okey, nak tengok jalinan. Batang pisang. Okey, Chris ambil tu. Cikgu ada banyak. Cikgu ada banyak. Cuba tengok batang pisang ni. Daripada daun ni, macam mana kita nak dapatkan batang pisang ni? Okey, kita buang daun. Kan? Lepas kita buang daun, lepas tu kita ambil batang dia. Kemudian kita guna pisau, kita potong. Potong tu kita boleh potong secara menyerong, menegak, mengikut apa bentuk yang kita nak. Okey, pastikan Chris semasa memotong utamakan keselamatan. Betul, cikgu. Sebab nanti bahaya kan kalau terpotong. Okey, cakap banyak sangat ni. Jomlah kita teroka, Chris. Jom, cikgu. Okey, tapi cikgu bahan, nak selain daripada tu, bahan lagi apa yang murid-murid perlukan, cikgu? Patutlah cikgu pun dah lupa. Nasib baiklah ada murid yang cemerlang macam Abang Chris ni kan. Dia dah ingatkan cikgu. Mestilah kita perlukan warna air atau warna poster dan seterusnya. Berus warna dan juga air. Okey, kita teruskan langkah yang seterusnya boleh, Abang Chris? Boleh, cikgu. Okey, cikgu ada berus, Abang Chris ada berus? Ada, cikgu. Ada. Okey, Abang Chris pun ada warna. Okey, kita akan cikgu akan buat penerokaan batang pisang. Abang Chris akan buat penerokaan limau. Mana limau, Abang Chris? Tunjuk dekat murid-murid kat rumah. Nampak tu jalinannya. Langkah yang seterusnya Abang Chris dan murid dekat rumah. Okey, kita ambil warna. Kita nak guna 2 warna hari ini. Okey, satu warna celup Abang Chris. Okey, celup warna. Okey. Kemudian sapu di sebahagian. Sebahagian je. Okey. Bahagian sahaja sapu. Okey, dah. Okey, cikgu, macam ni. Okey, boleh. Boleh. Okey. Lepas tu letak berus tadi, sebab kita tak nak campur warna tau, warna yang kedua. Ambil warna yang kedua, tukar berus Abang Chris. Tukar berus? Okey. Sapu warna yang kedua di sebelah yang lagi satu. Okey. Boleh Abang Chris? Boleh, cikgu. Seterusnya Abang Chris, kita tak naklah terlalu asing. Dekat tengah-tengah tu kita kita sapu supaya dia ada campuran kat tengah tu. Okey, dah. Okey, seterusnya Abang Chris ada kertas kan? Ada, cikgu. Okey, cikgu pun ada kertas dekat sini. Kita cap. Cuba Abang Chris cuba dulu. Okey, cap. Okey, macam cikgu. Okey, pegang. Cap, tekan sikit. Okey, cap mana-mana bahagian pun tak apa. Okey, letak. Okey, 1, 2, go. Cap. Wow. Pandainya. Okey, cuba lagi. Okey. Lama sikit. Tekan kuat sikit. Pandai. Okey, bagus Abang Chris. Macam dah nak habis dah, cikgu. Okey. Warna dia. Abang Chris dah tanya macam tu dekat cikgu. Tahu tak kenapa cikgu suka murid cikgu tanya macam tu? Sebab masa penerokaan dia dapat kesan kelemahan, kelebihan. Okey, Abang Chris. Masa capan yang pertama, Abang Chris tengok hasilnya lebih menarik, lebih kemas dan jalinannya nampak dengan lebih jelas, betul? Betul, cikgu. Tapi bila capan yang keempat, warna dia makin kurang jelas, lepas tu jalinan dia pun kurang kan?
Jadi, apa Abang Chris boleh buat rumusan? Kita boleh capat cap ni dengan hasil yang terbaik pada kali pertama ke yang paling akhir? Pada kali pertama je Kali tu? pertama. Okey, warna ni kena pekat ke cair? Kena pekat. Kena pekat. Sebab apa? Kalau terlalu cair, nanti warna dia tak menghasilkan jalinan yang baik. Okey, Okey, faham. macam tu. Tadi Abang Chris, sekarang cikgu pula nak cuba. Okey. Cikgu guna pelepah pisang. Lepas tu cikgu dah letakkan warna, cikgu nak cap. Okey, cikgu cap Okey, cikgu tekan. Wow. Tekan. Okey, lepas tu angkat. Nak tengok tak Abang Chris dengan murid kat rumah? Tunjuk cikgu, tunjuk. Nampak? Tengok. Hebatnya Hasil Cikgu capai. Siti. Nampak tak ada jalinan-jalinan. Tapi ada kosong-kosong dekat tengah. Kenapa ada kenapa, kosong-kosong tu? Sebab menunjukkan kita tekan tadi kurang kuat. Nak cuba. Kita cuba lagi sekali. Kita cuba lagi sekali. Okey, kita cuba lagi sekali. Okey. Cikgu kena tekan lagi kuat lah ni. Sekarang Abang Chris pun dah boleh ajar cikgu. Okey, Abang Chris cakap kita kena tekan lagi kuat lah cikgu. Jadi cikgu akan tekan dengan lebih kuat. Tekan. Okey. Wow, Abang Chris tengoklah percubaan cikgu yang kedua. Percubaan cikgu yang kedua Nampak perbezaannya, lebih baik kan? Ya. Maksudnya Abang Chris dah dapat belum soalan yang Abang Chris tanya cikgu? Kenapa pentingnya penerokaan? Dapat dah cikgu. Maksudnya kita dapat kesan, kelebihan, kelemahan kita untuk yang terbaik dalam penghasilan karya. Cikgu nampak Abang Chris sambil-sambil tu dia buat, menunjukkan dia sangat seronok Ya, untuk cikgu, seronok menghasilkan cikgu aktiviti ni. aktiviti pada hari ini kan. Okey, Abang Chris, Okey, kita cikgu. dah selesai penerokaan untuk capan. Capan. Teknik yang kedua apa yang tadi? Capan dan lukisan. Ya, pandai. Sekarang kita beralih kepada penerokaan teknik lukisan. Okey, Abang Chris? Okey, kita beralih kepada dekat belakang cikgu ni tengok skrin Okey, tajuk kita hari ini adalah pendidikan seni. Okey, tadi kita dah buat penerokaan teknik capan, sekarang kita nak buat penerokaan teknik lukisan. Okey, hari ini cikgu nak tekankan teknik lukisan yang berkaitan dengan jenis garisan. Jenis garisan. Garisan. Okey. Garisan ada garisan yang tebal. Okey. Garisan beralun. Wow. Garisan berpusar. Okey. Ada juga teknik lukisan iaitu teknik titik. Titik. Tak naklah ni tak cantik, kita titik lagi. Titik. Maksudnya sambil kita titik ni ada murid akan cakap, cikgu, penatlah cikgu. Titik. Sebenarnya dalam PSB ni juga kita boleh terapkan nilai sabar. Sambil kita titik ni kita maksudnya kita macam kalau yang bagi beragama Islam bolehlah zikir Allah. Macam dapat pahala sambil berkarya. Teknik yang seterusnya adalah teknik silang pangkah. Okey, teknik silang pangkah. Silang. Macam ni. Nampak tak? Nampak, Cikgu buat cikgu. macam cikgu letak kat tengah. Macam ni. Lepas tu macam ni. Nampak tak? Okey. Jadi ada pelbagai jenis teknik garisan yang boleh kita aplikasikan. Ada teknik titik-titik, ada teknik gosok dan banyak lagi. Murid-murid boleh pilih sendiri teknik apa yang bersesuaian. Okey, seterusnya Abang Chris. Saya nak cuba boleh tak cikgu? Nak cuba. Boleh. Okey, kat sana. Sebelah sini, Okey, Abang Chris. buat sini. Okey. Abang Chris nak rasa. Okey, cuba buat teknik titik-titik. Titik. Okey, titik. Titik. Okey, siap. Okey, Ini titik. tadi sudah habiskan cikgu capan. Okey. Okey, bagus. Nampak tak Abang Chris? Dia sangat kemas dan sangat teliti. Murid yang macam ni lah kita nak hasilkan. Okey, Abang Chris cuba. Titik. Titik. Sabar tak? Okey. Sabar. Kena sabar. Okey, titik. Macam tu. Bagus. Okey, dah. Sekarang ni cikgu nak Abang Chris buat garisan beralun. Beralun. Lembut je tangan. Okey, pandai. Okey, bagus. Okey, ni cikgu nak Abang Chris buat garisan tebal. Tebal. Okey.
Okey, bagus. Okey, bagus sangat Abang Chris. Okey, Abang Chris, kita nak pergi langkah yang seterusnya. Ya. Bila kita nak menghasilkan karya, kita dah buat penerokaan, lepas tu kita perlu buat lakaran idea. Oh. Mana boleh tiba-tiba buat, lepas tu tengah-tengah buat tu, alah, salah lah. Betul cikgu. Membazir tak? Bazir cikgu. Membazir lah. Lepas tu kita akan rasa, tak nak buat lah. Betul kan? Betul cikgu. Lepas tu jadi kita buat penerokaan. Lepas buat penerokaan, kita buat lakaran. Okey, Abang Chris, cuba tengok hasil karya yang dekat hujung sana. Yang tu cikgu? Yang tu. Okey, kita tengok Okey. kalau Abang Chris nak tahu, cikgu nak tanyalah. Nak bagi bintang kat Abang Chris. Ada okey, bintang. kalau salah pandai, kalau betul cikgu bagi 3 bintang. Wow, okey. Okey, Abang Chris, Okey. dekat mana ada teknik capan? Dekat mana cikgu? Dekat situ cikgu. Okey, memanglah dekat situ. Boleh tunjuk tak dekat cikgu? Boleh, okey. Teknik capan. Macam tadi kan cikgu? Cikgu capan Capan dekat mana? Dekat mana? Dekat Boleh sini tunjuk? cikgu. You pandainya. 3 bintang. Yes. Okey. Ada lagi. Ada lagi mana? Okey. Kat sini. Lepas tu sini pula. Pandainya. Bagus. Bagi tepukan untuk Abang Chris, murid-murid dekat rumah. Okey, Abang Chris, soalan yang seterusnya. Dekat mana ada teknik lukisan? Mana lukisan? Ingat, lukisan guna media kering. Mana? Selain daripada capan, kat situ ada lukisan. Mana? Sini, betul tak cikgu? Mana tak nampak? Okey, betul. Dekat badan rama-rama tu ada teknik lukisan. Cikgu guna garisan tebal. Nampak tak? Nampak cikgu. Lepas tu cikgu tak guna warna air, cikgu guna pen penanda. Lepas tu Abang Chris boleh tengok dekat daun-daun yang kecil-kecil warna putih tu. Yang ni cikgu. Pun sama. Lepas tu cuba Abang Chris tengok dekat belakang tu ada tak garisan warna biru tu? Ada cikgu. Ada kan? Itu adalah Garisan selang seli. Bukan, garisan tebal. Garisan tebal. Okey, pandai. Jadi tahu tak macam mana kita nak mengaplikasikan teknik capan dan lukisan tadi dalam satu karya? Macam mana cikgu? Sebelum tu jom kita tengok. Okey, ini adalah lakaran idea. Sebelum cikgu hasilkan karya yang seperti Abang Chris jawab tadi, cikgu buatlah lakaran idea dulu. Okey, tengok Abang Chris Okey, sama macam lakaran tadi tau. Okey, ada daun tadi kan? Yang Abang Chris cakap capan. Lepas tu ada rama-rama kan? Ada cikgu. Okey, ada rama-rama. Cuba tengok rama-rama. Abang Chris jawab capan. Betul tak tadi? Betul cikgu. Betul, bagus. Okey. Capan pun ada pada daun kan? You pandainya Abang Chris. Cikgu harap murid dekat rumah pun pandai macam Abang Chris supaya kita dapat banyak bintang. Terima kasih cikgu. Okey, seterusnya dekat sini tadi cikgu cakap dekat latar belakang tu ada garis-garis tu kita guna lukisan pen penanda. Lepas tu ada guna pensel warna. Maksudnya sebelum menghasilkan karya kita buat lakaran terlebih dahulu untuk memastikan kita tahu alat dan bahan yang kita nak gunakan. Cikgu, kalaulah saya tidak melakukan lakaran terlebih dahulu, betul, cikgu. boleh. Macam mana cikgu? Apa yang akan terjadi? Okey, contohnya kalau murid yang baru nak belajar, sepatutnya ada lakaran supaya kalau salah kita boleh betulkan masa tu, lepas tu baru kita hasilkan karya. Tapi macam cikgu ataupun abang-abang awak yang ataupun dah darjah 6, darjah 5 yang memang dah berbakat, dia tak payah lakar pun dia dah tahu. Tapi hebat. kita untuk pendidikan seni visual ni kita adalah proses langkah demi langkah. Jadi lebih baik kita ikut langkah demi langkah untuk memastikan kita dapat menghasilkan karya yang lebih menarik. Okey. Untuk pengetahuan Abang Chris, lakaran kita bukanlah mesti cantik sama macam hasil karya. Tak. Lakaran tu adalah kita macam conteng-conteng je. Tapi macam ni pun cikgu conteng pun cantik lah cikgu. Conteng. Betul, ini pun cantik ya cikgu Siti. Alah, terima kasih. Malulah Chris macam ni. Alah, nanti cikgu tahu Abang Chris pun boleh dan murid dekat rumah pun boleh hasilkan lakaran macam cikgu. Tetapi Abang Chris, perlu latihan. Perlu masuk kelas dengan cikgu Siti. Mestilah masuk. Kan? Jom. Mestilah masuk kelas cikgu. Baiklah cikgu, kalau macam tu apa kata kita rehat sekejap, boleh tak cikgu? Boleh, Chris. Okey, dan kepada kawan-kawan di rumah, jangan ke mana-mana, kita kembali lagi ke slot tahap 2 bersama Cikgu Siti untuk pendidikan seni visual. Jumpa selepas ini.
KPM. Hai semua, masih lagi di slot tahap 2 bersama saya Chris MJ untuk mata pelajaran pendidikan seni visual bersama Cikgu Siti, dan hari ini kita sedang belajar topik menggambar, lukisan dan capan, dan dalam segmen ni kita akan fokus pada penghasilan karya, Cikgu. Ya, betul Chris. Kita berada dalam segmen penghasilan karya. Jadi kita nak aplikasikan apa yang kita belajar tadi, apa yang kita dah teroka tadi untuk menghasilkan karya. Kita harap Abang Chris dan murid kat rumah dapat menghasilkan karya yang menarik dan yang terbaik. Okey, jadi Abang Chris. teknik yang akan kita gunakan ialah teknik lukisan dan capan. Ya, bagusnya. Okey. 3 bintang lagi. Banyak Abang Chris kumpul bintang hari ni. Masih, Cikgu. Okey, Abang Chris. Ya. Okey, kita dah pilih capan daun pisang hari ni. Okey. Okey, jadi Abang Chris pun dah ada batang pisang Ada, Okey. Cikgu. Okey, kita nak warnakan. Okey, kita warnakan, cuma tadi kita yang lama tadi kita dah warnakan, tapi nampak macam dia dah macam kering kan? Betul tak macam kering? Jadi kita celup air sikit. Oh, air. Celup air sikit, kita sapu balik. Supaya warna tadi kembali cair kan. Lepas tu, murid-murid dekat rumah, kita cuba dulu cap. Cuba dulu. Supaya okey dah. Cuba dulu Abang Chris tolong cap. Okey. Cap dulu. Cap dulu. Okey, cap. Okey, kalau rasa macam hasil cetakan tu kurang jelas, okey, kita tambah warna. Okey. Okey, tambah warna. Nampak, Cikgu, yang ni kurang jelas, Cikgu. Betul, kurang jelas. Jadi kita tambah warna. Tambah warna. Kurang jelas. Okey. Baguslah Chris, Abang Tambah Chris hari warna. ni. Dia tahu jalinan kurang jelas, jadi kita perlu tambah warna. Ataupun kalau terlalu pekat, kita tambah air sikit. Betul tak Abang Chris? Betul, Cikgu. Okey. Tekan sikit Abang Chris. Kalau tu kita kena tekan sikit. Okey. Jom kita cuba. Okey, dekat sini dia ada kertas hitam. Okey, murid kat rumah boleh tengok ada kertas hitam. Cikgu pun ada, Abang Chris pun ada. Jadi kita nak hasilkan, kita nak capan pada lakaran kita. Lakaran kita lakaran daun. Kita buat lakaran daun. Okey. Okey, kita capan. Kita capankan dia. Okey, capan Abang Chris. Abang Chris dulu. Tekan tau, tekan. Tengah tekan, Cikgu. Okey, angkat. Wah, pandainya. Okey, teruskan capan sampai kita jadikan dia daun yang menarik. Cikgu, saya rasa batang saya dah rosak lah, Cikgu. Okeylah. Okey, bila kata awak punya mungkin keratan ni dah macam cukup. tak sesuai kan? Okey, apa kata cikgu bantu awak? Boleh ke, Cikgu? Okey, mestilah. Itulah fungsi cikgu dalam kelas supaya dapat bimbing murid cikgu. Okey, kita tukar Chris. Nak ambil dah. Okey. Okey, cikgu bantu Chris Terima kasih, Cikgu. Okey, teruskan capan. Kita tengoklah Abang Chris. Cap. Okey, cap. Cap. Okey, pandai lagi. Cap. Pandai. Okey, teruskan lagi. Wah, bagus. Lagi yang bawah tu, bawah sikit. Macam tu. Okey, atas dia sikit. Nampak tak Abang Chris berjaya hasilkan. Kita nampak image daun. Betul tak rupa daun? Ada rupa daun juga. Tapi belum siap lagi. Baru langkah yang pertama. Betul tak? Okey, Abang Chris, kita nak dapatkan capan yang menarik. Okey, Abang Chris, tengok cikgu Tadi Abang Chris dah buat. Sekarang cikgu pula yang nak buat. Okey. Cikgu sapu warna. Lepas tu cikgu campur warna. Jangan takut untuk bermain dan ataupun explore warna. Okey? Okey, kita tengok cikgu. Cikgu rasa macam Cikgu guna warna apa, Cikgu? Biru cikgu dan suka kuning. warna biru. Jadi cikgu tambah sikitlah warna biru. Lepas tu cikgu nampak macam terlalu pekat. Cikgu sapukan air sikit. Lepas tu cikgu cuba chop. Okey, Abang Chris tengok cikgu Okey. Okey, cikgu cuba chop. Okey. Tengok Cikgu cuba cap. 1. Wow. Cap. Cantiknya. 2. Nampak tak? Kita rapat-rapat. Nampak tak rapat-rapat? Nampak, Cikgu. Okey. Okey. Saya rasa saya kena tambah lagi, Cikgu. Betul. Jadi Abang Chris dah dapat tahu apa yang dia patut buat. Bagus Abang Chris. Cikgu harap Abang Chris dapat memberi contoh yang terbaik untuk murid-murid yang berada dekat rumah. Abang Chris nak buat ke? Okey, Nak buat lagi. Okey, cuba Abang Chris sapu warna. Warna hijau. Warna hijau. Warna hijau. Okey, sapu warna hijau. Lepas tu campur biru sikit.
Boleh campur. campur? Boleh. Okey. Campur. Okey, campur biru. Okey, pandai. Abang Chris rasa terlalu cair ke, terlalu pekat ke macam mana? Mungkin terlalu pekat, Dia cikgu. pakai sikit je air. Sikit. Sikit Okey. je air. Okey. Cuba cap dekat kertas kotor Abang Chris dulu sebelum kita buat. Okey. Pandai dah. Okey dah tu. Okey. Dah okey. Cuma Abang Chris dekat situ kena tekan kuat sikit. Okey. Okey. 1, 2, mula. Ya. Wow. Okey, lagi. Lagi. Ya, Okey. lagi. Sini. Kat sini ada Okey, ruang. pandai. Okey, sangat bagus, sangat hebat. Okey, Abang Chris kita letak batang pisang. Okey. Sekarang ni Abang Chris ada limau, cikgu ada bawang. Okey, cikgu ada bawang, Abang Chris ada limau. Ya. Okey, sekarang Abang Chris warnakan limau tu dengan warna merah dengan kuning. Sapu warna dulu. Okey. Okey, cikgu pun nak buat juga. Cikgu nak guna bawang. Okey. Sapu separuh warna merah. Kalau terlalu pekat, ambil air, celup air sikit je. Okey. Kuning dan juga merah. Kuning dah. Okey, guna boros lain. Okey. 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 Lepas tu kalau terlalu Nampak tak, pekat, kawan-kawan? Guna apa? Guna air. Sapu. Okey. Sebelum kita cap pada kita punya hasil karya, Okey. cuba dulu dekat atas kertas kotor. Okey. Boleh, Cuba cikgu? dulu dekat atas kertas kotor. Kalau rasa okey, cuba lagi sekali. Okey, sekarang baru kita pergi kepada kita punya kertas hitam. Okey. Abang Chris ikut cikgu. Okey. Abang Chris tengok dulu cikgu Okey, tengok dulu. Cikgu guna bawang. Ada jalinan tahu pada bawang ni. Kita cap dekat atas sekali. Tekan sikit. Tekun sikit. Lepas tu kita angkat. Wow. Cikgu dah buat. Abang Chris pula punya Okey. giliran. Okay, saya nak tambah warna sikit ya, Boleh. Okey, kuning. Air sikit. Air sikit. Sikit je. Okey, boleh. Sebab Okey. terlalu pekat kan, cikgu? Okey, seterusnya warna merah pula. Okey, bagus. Okey. Cap. Sini boleh, cikgu? Ya, boleh. Okey, kita tekan sikit. Tekan sikit je. Okey, angkat. Wow, nampak imej seolah-olah rupa bunga, betul tak? Ya, cikgu. Sekarang ni, okey, Okey. kita nak buat lagi 2 bunga. Okey, lagi 2. Cikgu nak tambah air. Kita boleh biarkan warna ni bercampur. Barulah dapat yang cantik. Jangan takut nak campur. Kita boleh explore. Okey. Kita boleh explore pula. Explore pun boleh. Okey. Okey, sapu warna. Lepas tu cuba dulu kat kertas conteng kita, kat kertas kotor kita. Okey. Lepas tu baru kita cap. Okey, cikgu nak buat dah, Chris. Okey, Chris tengok cikgu. Cikgu nak buat kat sini. Satu dekat sini. Wow. Satu dekat sana. Cantiklah, cikgu. Okey, sekarang giliran Abang Chris. Saya pun nak cuba. Okey, cuba. Okey. Kat sini ya, cikgu. Boleh? Satu, pandai. Okey, angkat. Wah, lagi satu nak buat kat mana? Sini, cikgu. Boleh. Okey. Okey. Wah, pandainya. Wow. Untuk proses penghasilan, cikgu tengok kemahiran Abang Chris, cikgu boleh bagi 5 bintang. 5 bintang? Yes! Okey, tapi sebelum tu Abang Chris dah murid dekat rumah. Baru teknik capan. Teknik lagi satu kita boleh guna. Teknik apa ya Abang Chris? Teknik lukisan, cikgu. Ya, teknik lukisan. Untuk teknik lukisan kita nak guna. Okey, kita letak Abang Chris, letak kat sini, kita tak nak guna dah. Okey, Abang Chris tak ada tisu. Okey, jap cikgu ambil tisu. Apa, cikgu? Kita kena jaga kebersihan. Okey. Okey. Okey, kita lap tangan. Lap tangan. Lepas tu kita nak bagi Abang Chris pen penanda berwarna emas. Okey. Cikgu akan guna pen penanda berwarna kelabu. Okey, Abang Chris. Okey. Kita nak aplikasikan teknik
Lukisan. Tadi Abang Chris dah buat Yang ni capan cikgu. betul ni capan. Okey, Sekarang kita capan. nak buat lukisan. Okey. Abang Chris ikut cikgu Okey. Abang Chris tengok dulu cikgu. Baiklah, cikgu. Okey, cikgu guna pen penanda yang berwarna kelabu. Okey, cikgu buat macam ranting. Okey, ranting. Macam senang je cikgu buat. Okey, ranting lagi. Ranting lagi. Wow. Okey, Abang Chris cuba. Okey. Tak apa, kita dalam proses belajar jangan takut untuk salah. Okey, Okey, cuba buat 4 cabang ranting. 4 Okey, 1. Okey, 1 1, pandai. 2, 2, 3, 3, 4. 4. Okey, pandai. Okey, sekarang Abang Chris tengok cikgu, murid pun tengok cikgu Okey. Okey, so kita nak hasilkan daun-daun kecil. Kita hasilkan daun-daun kecil. Cantiklah cikgu. Daun kecil. Daun-daun kecil. Okey. Okey, Abang Chris pula. Hasilkan daun-daun kecil. Okey ke macam ni cikgu? Macam okey sangat. Untuk murid yang baru belajar hari ni dah boleh hasilkan karya macam tu. Sangat bagus. Okey, bagus. Okey. Sikit lagi. Kecil sangat ni. Okey. Pandai. Okey, Abang Chris. Tadi kan Abang Chris ada belajar pelbagai jenis garisan, betul tak? Jadi kita nak buat garisan yang pertama, cikgu Abang Chris buat garisan macam cikgu. Cikgu nak buat garisan tebal. Okey, tengok Okey. Okey, buat. Okey, garisan tebal Mana-mana bucu yang Abang Chris nak pun boleh. Saya ikut cikgu lah. Boleh. Okey. Okey, cikgu. Betul, bagus. Sekarang ni kita nak buat dekat, kita tengok lukisan Abang Chris dulu. Okey, boleh. Okey, kita buat dekat bucu atas ni pula. Okey. Okey. Okey, seterusnya dekat bucu yang lain. Okey. Okey, Boleh, bucu cikgu? yang lain kita nak buat Garisan jenis apa, cikgu? garisan apa Garisan beralun. Beralun. Okey. Yang macam ni. Wow. Okey. Okey. Garisan beralun. Okey. Okey dah cikgu? Okey, boleh. Okey, seterusnya kita nak buat rama-rama. Oh, okey. Okey, kat sini kita nak buat rama-rama yang paling mudah je. Okey, Abang Chris tengok Okey, kat sini buat macam ni. Lepas tu Oh, okey. Buat macam ni. bulat. Buat macam ni. Lepas tu tahu dia ikut bunyi sama Betul, dengan cikgu? cikgu. Betul, lepas tu ada sesungut dia. Oh, macam ni. Betul? Boleh lah, Okey, boleh. boleh lah. Okey, kita buat seko lagi dekat bawah pula. Ya. Si besar, si kecil, sup. Si besar, si kecil, sup. Okey, okey. Pandai. Dan lagi satu lah, cikgu. Boleh. Okey. Dia Abang Chris lagi Si banyak dia nak besar, hasilkan. Sup, okey. Lepas tu, Pandai. okey. Betul? Okey, betul. Sangat bagus. Okey, kat sini kita dah hasilkan capan. Kita ada hasilkan lukisan. Okey, ini adalah hasil yang kita buat pada hari ini. Tapi kan Abang Chris, cikgu nak tunjuk dekat Abang Chris hasil karya yang kita hasilkan dalam tempoh yang lebih daripada 1 jam. Maksudnya kita boleh hasilkan pelbagai jenis garisan dekat dalam ni. Boleh? Abang Chris nak tengok tak? Nak, cikgu. Kalau tadi cikgu tunjuk contoh lukisan kawan kita. Dekat sekolah anak murid cikgu hasilkan lukisan seperti dekat sebelah Abang Chris tu Okey, dia guna capan pada rama-rama dan daun. Okey, untuk latar belakang dia menggunakan teknik lukisan Abang Chris. Cantik tak?
Memang cantik cikgu. Cantik. Berapa lama yang anak murid cikgu buat ni? Biasanya mengambil masa lebih daripada 2 hingga 3 jam. Jadi masa untuk kita hasilkan satu karya yang terbaik, kadang-kadang mengambil masa sejam, kadang-kadang mengambil masa sehari. Bergantung kepada kreativiti pengkarya lah. Macam hari ni Abang Chris dah hasilkan satu karya yang baik dalam masa yang singkat. Betul, kalau yang cikgu ni pun bagi tak sampai 1 jam lagi dulu. Kalau cikgu bagi masa lagi lama, mesti Abang Chris dapat hasilkan karya yang lebih baik dan menarik. Tapi Abang Chris, cuba tengok kat sebelah sana. Cuba tengok kat sana, sebelah sana. Cantiklah cikgu. Cuba tengok ada rupa apa tu? Rupa burung merak. Betul tak? Betul, nampak lagi. Nampak tak ekor burung merak tu seakan-akan bergerak kan? Nampak kat situ ada bahasa seni pergerakan. Lepas tu cuba tengok kat situ. Ada teknik titik-titik. Betul tak? Ada teknik titik-titik kan? Jadi tadi kita dah belajar ada teknik titik-titik. Maksudnya dalam satu-satu karya kita boleh pelbagaikan jenis garisan, jenis teknik untuk dapatkan hasil yang macam ni. Tapi cikgu, sebelum kita menghasilkan karya seperti ini, yang penting kita kena membuat lakaran dulu kan cikgu? Ya, betul lakaran. Okey, contohnya tadi hasilkan karya yang mempunyai rupa rama-rama. Jadi kita lakarlah. Kalau kita terus cap, tiba-tiba tak jadi rupa rama-rama macam mana? Faham cikgu. Apakah kepentingan lakaran cikgu? Lakaran itu adalah gambaran awal ada. Gambaran awal. Kadang-kadang lakaran, kadang-kadang kita boleh lakar, tiba-tiba berubah masa penghasilan karya. Maksudnya kat situ lakaran tu perlu, tetapi jika ada penambahan idea, ada kreativiti lain, kita boleh tambah untuk menghasilkan satu karya yang lebih baik, Abang Chris. Okey, baiklah cikgu, tapi saya nak tanya ni. Dengan hasil saya, berapa bintang yang cikgu boleh bagi Abang Chris? Dekat Abang Chris, hari ni cikgu nak bagi, jumlah bintang keseluruhan cikgu adalah 6. Tapi hari ni cikgu nak bagi dekat Abang Chris 4. 4 saja? Janganlah sedih Abang Chris, dengar dulu apa cikgu cakap. Okey. Sorry cikgu. Sebenarnya Cik Abang Chris dalam masa tadi 10 minit kan? Ya, 10 minit Abang Chris dah boleh buat macam tu. Berbaloi Abang Chris dapat 4. Sebenarnya untuk PSV, masa yang diberikan lebih pada masa sejam ataupun kita boleh buat kat rumah. Jadi Abang Chris boleh balik, Abang Chris buat tambahan pada hasil karya, kemudian datang balik dekat cikgu akan semak, kemudian cikgu akan bagi bintang yang lebih banyak pada Abang Chris. Maksudnya murid kat rumah, kita boleh dapat bintang yang lebih banyak jika kita buat penambahbaikan. Dan murid-murid dekat rumah, murid-murid boleh scan QR code yang ada dekat skrin untuk melihat video penghasilan karya. Kalau murid-murid tak sempat tengok macam mana cikgu buat tadi, boleh scan QR code untuk melihat contoh-contoh penghasilan karya Abang Chris. Baiklah, murid-murid boleh imbas QR code yang dipaparkan atas skrin sekarang. Dan cikgu, boleh tak kita rehat sekejap? Boleh. Saya nak habiskan hasil saya sebenarnya. Boleh, nak dapat bagus. 6 bintang ni. Wah, baguslah. Cikgu suka. Dan kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi dengan Cikgu Siti hanya di Tahap 2 Didik TV KPM. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot tahap 2 bersama Cikgu Siti untuk mata pelajaran pendidikan seni visual, menggambar, lukisan dan capan. Dan dalam segmen ni cikgu, kita akan fokus kepada apresiasi karya cikgu, betul tak? Betul Chris. Langkah yang terakhir ialah kita perlu membuat apresiasi sebagai penghargaan kepada diri kita sendiri dan juga kepada karya rakan-rakan. Okey, cikgu akan ajar macam mana nak hasilkan apresiasi. Okey, cikgu beralih kepada hasil karya akhir. Okey, semua murid dan Abang Chris boleh tengok hasil karya akhir. Okey, untuk menghasilkan karya seperti ini, kita mengambil masa yang agak
lama lah. Tapi untuk cikgu percaya murid-murid dekat rumah boleh hasilkan karya yang terbaik macam cikgu hasilkan. Okey, kat sini Abang Chris, kita menggunakan teknik capan. Okey, dekat daun ni pun kita guna teknik capan. Okey, untuk teknik lukisan kita guna untuk daun-daun sebagai latar belakang dan juga garisan-garisan tebal, garisan selari untuk memastikan ruang-ruang dalam karya ini dipenuhi. Okey. Cikgu nak maklumkan kepada murid-murid bahawa untuk pendidikan seni tahun 5 kita perlu menggabungkan dua bidang iaitu kat sini ada capan dan lukisan. Okey, Abang Chris, setelah kita menghasilkan karya macam Abang Chris hasilkan tadi, kita perlu buat kemasan. Oh, perlu ke cikgu? Perlu untuk supaya kalau macam Abang Chris duduk kat sebelah karya Abang Chris, macam mana kita nak buat kemasan supaya orang tengok pun wah menarik. Macam karya Abang Chris, di kertas dia nipis. Jadi bila kita nak pamer kita perlu tampal. Kalau macam cikgu, kertas cikgu tebal. Jadi cikgu boleh letak je atas easel ni. Okey. Jadi kita dapat menghasilkan satu karya yang menarik dan boleh dipamerkan sama ada di dalam ataupun di luar bilik darjah. Tapi bagi murid-murid yang mengikuti PDPR, boleh pamerkan karya anda secara digital. Maksudnya boleh ambil gambar ataupun hasilkan video. Jadi kita kongsi dengan kawan-kawan. Okey, Abang Chris. Cikgu nak tanya Abang Chris. Semasa menghasilkan karya tadi, kita cuba Abang Chris bagi tahu alat dan bahan yang Abang Chris guna. Okey, tadi saya ada guna berus. Betul. 1 bintang. 1 bintang. Okey. Ada juga air. Okey, 2 bintang. Kita tengok berapa banyak Abang Chris nak kumpul bintang. Lagi apa? Marker pen ada. Betul. Untuk lukisan, betul. Untuk capan Abang Chris guna apa? Untuk capan tadi Abang Chris ada guna limau. Sebab betul. ada jalinan cikgu. Ya, pandainya Abang Chris mengaplikasikan bahasa seni iaitu jalinan dalam penghasilan karya. Macam itulah kita laksanakan apresiasi. Mula-mula rasa susah nak buat apresiasi macam mana. Tapi mudah tak apresiasi? Maksudnya kita boleh buat apresiasi sambil soal jawab. Kita cakap dengan kawan-kawan. Betul tak Abang Chris? Betul cikgu, betul. Abang Chris, cikgu nak tanya. Bila kita tengok kan bahan-bahan yang diciptakan oleh Tuhan, ada jalinan menunjukkan betapa berkuasanya Tuhan menghasilkan bahan-bahan semula jadi kan. Betul. Jadi sambil kita buat karya ni, kita boleh terapkan nilai-nilai murni dalam diri kita, iaitu menghargai ciptaan Tuhan. Betul tak Abang Chris? Betul cikgu. Cikgu, saya ada satu soalan cikgu. Abang Kalau Chris, saya nak cari bahan-bahan ulang kaji mengenai topik hari ni cikgu, di manakah saya boleh cari bahan? Baguslah Abang Chris ni. Cikgu tak tahu nak bagi berapa banyak bintang. Bagi 20 bintang boleh cikgu. Cikgu harap murid dekat rumah pun bersemangat teruja macam Abang Chris. Okey. Jadi Abang Chris tanya cikgu, macam mana nak dapat sumber maklumat-maklumat? Jadi kita boleh pergi kepada Sumberku. Dekat situ ada pelbagai maklumat, nota, contoh-contoh karya untuk murid-murid dan Abang Chris boleh rujuk dekat situ. Okey, baiklah cikgu. Tapi saya juga memang sangat teruja nak buat lebih karya cikgu. Tapi selain daripada kelas lukisan dengan cikgu Siti, media apakah yang boleh digunakan cikgu? Okey, maksudnya macam tadi cikgu ada bagi QR code. Boleh imbas QR code tadi untuk dapatkan maklumat, boleh dapatkan Sumberku. Selain itu, murid sekarang kan kita ada peranti digital. Handphone kan, laptop kan. Jadi kita boleh membuat carian di Google ataupun di mana-mana laman sesawang untuk mendapatkan ilmu, nota dan pelbagai maklumat. Kerana maklumat sekarang di hujung jari. Baiklah cikgu, bagaimanakah prestasi saya pada hari ini cikgu? Okey. Untuk prestasi Abang Chris, murid-murid dekat rumah, berapa kita nak bagi bintang kat Abang Chris? Boleh bantu cikgu? 1, 2, 2 saja. 3. Murid semua di rumah, cikgu nak bagi dekat Abang Chris prestasi hari ini
6 bintang. Yes! Iaitu bintang yang penuh hari ini. Berkelipan Abang Chris kita pada hari ini. Terima kasih cikgu. Dan semua kawan-kawan semua seronok tak? Kalau Mestilah seronok hari ini boleh kasih double thumbs up. Yeay. Okey, baiklah, dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Siti untuk kelas yang sangat seronok pada hari ini. Dan kita akan jumpa lagi kawan-kawan hanya di tahap 2 Didik TV KPM. Bye semua.